Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan video ini. Selamat datang ke siri webinar PPD Pontian. Bersama saya, Iman Alif bin Ahmad Razi, pelajar daripada Sekolah Menengah Datuk Pengawal Barat yang akan menjadi moderator anda semua. Hari ini saya akan ditemani oleh seorang guru dari sekolah saya sendiri, iaitu Guru Akademik Biasa Bahasa Inggeris yang juga telah mencipta sebuah inovasi, iaitu program RM1 for 1 minute, iaitu Encik Azman bin Abdul Aziz atau lebih dikenali sebagai Teacher Man. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey. Boleh saya nak minta Cikgu untuk berikan lebih pendalaman tentang diri Cikgu sendiri kepada para penonton kita? Alright, terima kasih Iman. Assalamualaikum semua, selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Azman bin Abdul Aziz atau lebih mesra dikenali sebagai Teacher Man. Saya merupakan seorang guru bahasa Inggeris yang mengajar di SMK Datuk Pengawal Barat. Dan bukan sahaja mengajar bahasa Inggeris, saya juga melakukan hal-hal berkaitan dengan dunia pendidikan. Dia saya. Betul, banyaknya. Cikgu ni telah banyak buat banyak pelbagai program selain daripada RM1 for 1 minute ni. Banyak juga dia telah buat. Tapi saya tengah fokus tentang RM1 for 1 minute. Jadi, saya nak Cikgu jelaskan apakah tulang belakang Cikgu yang menyokong Cikgu untuk melakukan program ini. Alhamdulillah, selama saya bertugas di SMK Datuk Pengawal Barat, saya disokong kuat oleh keluarga saya, iaitu isteri dan anak-anak. Saya juga didoakan oleh ibu saya. Saya mempunyai 2 orang anak perempuan. Yang kini juga bersekolah di sekolah yang sama. Betul. SMK Datuk Pengawal Barat. Satu family yang rapat berada di satu sekolah. Saya juga nak tahu Cikgu punya pendidikan tu dah datang dari mana? Cikgu belajar kat mana dulu? Okey, Iman. Saya melengkapkan pengajian di peringkat institusi pendidikan tinggi dengan menyempurnakan pengajian di dalam jurusan Bachelor in Education, Teaching of English as a Second Language di Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur. Sewaktu itu merupakan program kembar yang dilaksanakan bersama-sama dengan sebuah universiti di luar negara, iaitu University of Surrey, United Kingdom. Dan saya saya menyempurnakan ijazah sarjana muda saya di sana di antara tahun 1993 hingga tahun 1999. Sebelum saya dihantarkan bertugas lah. Okey. Kita dapat tahu yang kita punya cikgu sekarang ni dah belajar ke luar negara, ke United Kingdom pula tu. Memang terbaiklah cikgu. Jadi saya nak tanya cikgu juga, dah berapa lama cikgu berkhidmat dalam pendidikan ini? Saya sudah menjadi cikgu sejak tahun 1999. 1999. Ya, saya. Dan sekolah pertama saya berkhidmat adalah sekolah di mana saya berkhidmat sekarang, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Pengawal Barat. So, saya dah berada di sekolah ini selama lebih kurang 22 tahun. Itulah. 22 tahun. 22 tahun tu lama ya kawan-kawan semua. Pengalaman mesti dah banyak. Tapi sekarang kita masuk kepada topik yang utama kita. RM1 untuk 1 minit. Sebagaimana kita tahu, bahasa Inggeris ni merupakan antara subjek teras dalam sistem pendidikan Malaysia. Kita dapat tahu yang banyak cikgu akan membuat pelbagai program seperti Latih to Be ataupun program-program apa yang dinamakan itu, ceramah lah. Ceramah. Dan juga bagi diorang kerja karangan yang panjang-panjang yang kebanyakan murid-murid tidak suka secara jujurnya. Tapi cikgu kita hari ini telah mengambil satu langkah yang berbeza, yang lebih casual ataupun lebih santai dengan pelajar murid dengan menghasilkan satu program, iaitu program RM1 for 1 minute. Boleh tak cikgu jelaskan dengan lebih lanjut apakah program itu? Saya amat suka apabila Iman menggunakan perkataan santai, kerana itulah asas teras kepada tema program RM1 ataupun RM1 for 1 minute. RM1 untuk setiap minit. Jadi RM1 setiap minit ini, kalau kita boleh saksikan di paparan, merupakan satu program yang berkisar mengenai memberikan setiap pelajar yang terlibat dalam pengucapan awam di dalam bahasa Inggeris sebanyak RM1 bagi setiap minit ucapan itu disampaikan.
Dan kami seperti dalam gambar, kami memberikan secara tunai di situ juga. Jadi lebih lama anda bertutur di depan orang awam, orang ramai, para sahabat-sahabat anda, maka lebih banyak duit anda akan jadi lebih kaya. Itulah tagline yang saya gunakan di sekolah, iaitu the longer you speak, the richer you get. Ya, kita dapat lihat mengikut gambar. Rakan saya hitung mendapat RM150. Promosi saja. Okey. Memang ini satu konsep yang mudah dan tapi amat berkesan pada zaman sekarang. Siapa je yang tak nak duit, saya pun nak duit. Kalau di offer bagi duit, saya ambil. Betul. Tapi saya nak tahu juga pandangan daripada seorang cikgu. Apa cikgu nak daripada ni? Objektif cikgu datang daripada pelajar ini. Alright. Untuk memahami objektif program ataupun inovasi saya ini, kita perlu fahami konsepnya. Kalau pada waktu dahulu, sewaktu saya berumur ataupun sebaya dengan Iman, guru-guru saya lazimnya dan juga ramai guru yang mendenda para pelajar jika bertutur dalam bahasa Melayu sewaktu subjek bahasa Inggeris dilaksanakan dengan mendenda setiap perkataan bahasa Melayu sebanyak 10 sen. Kalau Iman tengok di Facebook, bila orang mengimbau kenangan sewaktu di sekolah, itulah yang sering diperkatakan. Nak belajar, kena denda kalau cakap bahasa Melayu sewaktu subjek bahasa Inggeris. Jadi di situ memberikan saya sedikit peluang untuk berfikir dengan lebih jauh. Lalu saya cuba mereversekan ataupun membolakkan ataupun menukar cara pemikiran. Kalau dahulu ataupun masih lagi diamalkan di setengah sekolah, mendenda para pelajar apabila menggunakan bahasa Melayu di dalam subjek bahasa Inggeris, maka saya tukar menjadi memberi imbuhan kepada para pelajar jika mereka bercakap bahasa Inggeris di tempat awam. Kenapa? Seperti mana yang Iman telah sebut sebentar tadi, bahawa siapa yang tak nak duit? Betul. Kalau mereka nak duit, mereka perlu melakukan usaha tersebut. Jadi itulah konsep yang saya gunakan. Dan apabila dipahami konsep ini, maka mudahlah kita nak memahami apa yang saya cuba sampaikan. Ataupun bukan apa yang saya cuba sampaikan, apakah yang ingin dicapai. Itu dia apa yang dicapai melalui inovasi ini. Kalau kita lihat di paparan, saya nyatakan sebagai isi pertama saya, iaitu menyediakan platform, menyediakan pentas. Semudah-mudah tugas guru di sekolah ialah memberi peluang. Itulah tugas yang paling mudah. Banyak ataupun luas spektrum tugasan guru di sekolah, tetapi yang paling mudah ialah memberi peluang. Siapa yang tak mampu beri peluang? Semua orang mampu beri peluang kepada orang lain, apatah lagi seorang guru. Jadi bila kita laksanakan inovasi tersebut, para pelajar merasakan bahawa mereka ada pentas, mereka ada medium, mereka ada peluang. Itulah yang saya cuba sampaikan, providing a platform. Tapi ini adalah satu cara yang amat berkesan sebab sebelum ni kita lihat cara guru-guru mengajar dengan cara mereka sendiri dan pelajar kena ikut cara guru. Tapi kali ini guru akan melihat dengan memberikan satu pentas ini, guru dapat melihat kelemahan murid dalam penggunaan bahasa Inggeris. Jadi guru boleh membantu dalam subjek itu. Ya, tepat sekali. Seperti kita lihat pada objektif kedua yang saya nyatakan di paparan, iaitu producing more public speakers. Dahulu zaman saya, lazimnya hingga zaman sekarang pun masih lagi berlaku, iaitu hanya seorang pelajar ataupun lazimnya ada beberapa orang pelajar akan diguna semula untuk pelbagai pertandingan. Dialah yang memasuki pidato, dialah yang memasuki bahas, dia masuk debate, dia masuk public speaking, dialah juga masuk Scrabble. Jadi ulang-ulang kami sekolah hanya menggunakan 2, 3, 4 orang para pelajar saja. Sedangkan yang kita ingin didik dan beri peluang bangunkan sumber manusia di sekolah adalah 800, 1000 orang pelajar, 1,500 orang pelajar. Jadi kalau kita hanya melibatkan 3, 4 orang, 5, 6 orang saja, apakah yang akan terjadi kepada selebihnya yang jumlahnya ratusan ataupun 1000? Yang mungkin ada bakat sendiri bakat yang tersembunyi. Yes. Itu yang ingin saya ketengahkan, iaitu kita nak lahirkan lebih ramai
public speakers. Bukannya mesti mereka terlalu hebat, tetapi mereka mampu menyampaikan pengucapan awam secara yang berpatutan, secara yang berkesan. Bukan mesti menang, tidak mesti menang, tapi peluang itu yang penting. Yang ketiga, memberi lebih peluang kepada lebih ramai orang. Maksudnya, lebih ramai public speakers, dia bukan mendapat peluang hanya 1, 2, 3, 4 kali saja. Malah berkali-kali, berhari-hari, sepanjang tahun. Jadi apabila ini berlaku dengan sendirinya, masuk ke isi yang keempat. Yang itu optimizing talents, kita akan meningkatkan bakat mereka. Ya, meningkatkan dan menyempurnakan apa yang ada di dalam pelajar, iaitu bakat mereka. Bila para pelajar itu diberi peluang berkali-kali, dengan sendirinya mereka meneroka bakat mereka, mereka akan menyadari bahawa aku bukan sekadar mampu melaksanakan ini, malah aku mampu melaksanakan yang itu juga. Dengan cara yang ini, bukan saja dengan cara ini, dengan cara yang itu juga. Maksudnya mempelbagaikan dan mencapai ke tahap yang paling maksimum yang boleh dicapai. Kenapa kita perlu cuba bangunkan pelbagai bakat dalam pelajar? Kerana kita juga ingin melahirkan versatile speakers. Iman tahu apa maksud versatile? Saya tidak pasti maksud yang begitu tepat, tapi dia versatile ni lebih kepada mampu membuat apa-apa sahaja. Ya, bukan sekadar dia mampu berbahas, tetapi dia juga mampu menjadi pengacara. Bukan saja dia mampu menjadi pengacara, malah dia mampu menghiburkan halayak yang sedang disantuni dalam sesuatu majlis. Itulah antara objektif-objektif yang ingin saya sampaikan, ingin saya capai sewaktu saya memikirkan inovasi RM1 for 1 minute ini. Betul. Tapi saya nak tanyalah, apakah medium yang cikgu gunakan? Apakah cara yang cikgu gunakan? Cikgu buat satu debate ke? Cikgu buat satu format dia? Okey. Pertama sekali, Iman, sebelum saya pergi lebih lanjut lagi berkenaan dengan format yang saya gunakan, ataupun medium, ataupun wacana atau wadah yang saya gunakan, kita perlu memahami apakah itu public speaking. Di paparan itu saya tampilkan sebuah gambar seorang pelajar sedang bertutur di hadapan rakan-rakannya. Apakah maksud public speaking? Iaitu pengucapan awam, pengucapan yang dilaksanakan di hadapan orang ramai. Itu secara asas. Alright. Jadi secara tafsiran yang digunakan oleh sebuah kamus di internet, iaitu Merriam-Webster Online Dictionary, ia bermaksud yang pertama, the act or process of making speeches in public, seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi. Yang kedua, the art, seni of effective oral communication with an audience. Bukan sekadar menyampaikan, tetapi memastikan ianya berkesan. Itu yang kita fahamilah daripada public speaking. Jadi saya nak tanya, secara logiknya kan, ramai yang mempunyai perasaan takut, semua nervous, apa macam saya sendiri. Saya pun nervous sekarang ni. Jadi boleh tak bagi contoh-contoh cabaran yang cikgu hadapi selama membuat program ini? Cabaran yang saya hadapi paling utama ialah merombak semula persepsi pelajar kepada pengucapan awam atau public speaking. Kerana apa? Kerana mental pelajar ialah bila melaksanakan pengucapan awam, mereka bimbang akan dilabel sebagai quote-unquote poyo. Betul. Jadi bila mereka bercakap dalam bahasa Inggeris pula tu, mereka akan dicap 2 kali poyo. Jadi nak membetulkan itu adalah merupakan antara cabaran yang utama. Kalau kita lihat di paparan, saya nyatakan di situ perkataan yang saya gunakan adalah ataupun terma yang saya ambil dari sebuah laman media di internet, iaitu dari psychologytoday.com, menyatakan bahawa ramai orang berhadapan dengan glossophobia, iaitu ketakutan menyampaikan pengucapan di hadapan halayak ramai. Dan ini adalah 4 faktor adalah dianalisakan sebagai mempunyai 4 faktor utama, iaitu yang pertama fisiologi, yang kedua thoughts, iaitu pemikiran, situasi atau keadaan, yang akhir sekali ialah skills atau kemahiran. Okey, boleh saya jelaskan definisi seterusnya uraian. Jadi Iman, yang pertama sekali ialah fisiologi. Fisiologi berkaitan dengan organ dalaman kita.
apabila kita berdiri saja di hadapan orang, kadang-kadang kita duduk pun, kita dah merasakan resah. Kita merasakan pelbagai fikiran melalui di kepala, melintas di fikiran kita, di kepala kita. Dan kalau mengikut pepatah bahasa Inggeris, butterflies In our stomach. Kenapa butterflies? Sebab ibaratnya rama-rama itu berterbangan dalam perut kita. Itu adalah yang saya maksud dengan fisiologi. Bila orang merasakan fear and anxiety, kebimbangan dan ketakutan, involve the arousal of the autonomic nervous system. Berkaitan dengan sistem saraf yang automatik. Yang bersifat flight or flight. Fear, fight or flight. Kekal dan berperang ataupun cabut lari. Jadi bila ini berlaku, mereka merasa takut. Dan setengah orang yang mungkin kalau kita nak labelkan secara teknikalnya sebagai merasa takut, maka mereka akan menolaklah peluang bercakap. Betul. Itu dia akan memilih untuk berlari. Dan mereka berlari meninggalkan peluang tersebut. Betul. Secara fisiologinya juga adalah tanda-tanda simptom-simptom orang takut, iaitu peluh keluar, peluh berjurai, ataupun dalam bahasa Melayu panggil peluh jantan, peluh betina lah. Kalau dah keluar peluh jantan kuyup, sebab apa? Sebab dia nervous. Kalau dia apa ni orang cakap, dia menggigil. Jadi macam mana dia nak cakap kalau cikgu perlu menggigil dan sebagainya. Itu yang perlu kita tangani, yang antara yang awal kita perlu tangani. Yang kedua adalah pemikiran. Involves people's belief about public speaking and about themselves as speakers. Maksudnya adalah persepsi si penutur tadi pada diri dia dan kemampuan dia. Kalau dia rasa asyik menyatakan pada diri dia, aku tak pandai, aku penakut, maka selama-lamanya dia akan penakut. Dia tak nak cuba kerana dia bimbang melakukan kesilapan. Itu adalah salah satu daripada ancaman utama dalam proses pembelajaran, iaitu bimbang gagal. Takut untuk gagal. Jadi yang ketiga apa, Mat? Iaitu situasi, lack of experience, kurang pengalaman, kurang pendedahan, degree of evaluation, status difference, new ideas, new audiences. Maksudnya, bila berhadapan dengan suatu situasi yang dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai a novel situation, maksudnya dia tidak pernah berhadapan dengan halayak yang sekian ramai ataupun sekian begini komposisinya. Ada orang tua, ada orang muda, ada orang terpelajar, ada yang kurang terpelajar, ada orang lelaki, ada orang perempuan, ada orang bangsa ini atau bangsa ini. Jadi benda itu semua akan menghasilkan satu kegawatan dalam diri dia tentang, dalam situasi tersebut. Jadi bagaimana nak menanganinya? Nanti saya ceritakanlah. Seperti yang disebutkan di situ, degree of evaluation. Degree of evaluation ni macam mana persepsi orang tentang kita. Kita takut yang diorang fikir yang kita ni mungkin kurang apa, mungkin kita poyo lebih. Jadi macam mana cikgu nak buat motivasi sebagai budak-budak tu untuk buat dengan confident, keyakinan diri yang tinggi? Kata keramat saya, lazimnya kata keramat saya pada pelajar ialah, kalau kita, kadang-kadang bila kita nak sampaikan terlalu banyak perkara atau nasihat pada pelajar ataupun penutur tersebut dalam masa yang singkat, nanti mereka tak dapat nak proses. Betul. Jadi kata keramat saya ialah enjoy. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Sebab kalau kita nak sebut hadis, nak sebut ayat Quran, nak moralisekan perkara tersebut, nak memberikan nilai moral kepada suatu situasi yang tegang, yang singkat, nanti para pelajar nak memikir, nak memproses mesej pun mungkin gagal. Jadi paling mudah, kata keramat saya, nasihat saya kepada para pelajar ialah enjoy. Nikmati saat itu, nikmati proses kegagalan, nikmati proses pembelajaran, nikmati hasilnya selepas itu, yang pastinya mereka akan jadi lebih baik. Jadi nikmati situasi itu. Jangan salahkan diri sebab dianggap tidak cekap, dianggap tidak fasih, dianggap tidak mahir. Kalau anda mula menyalahkan diri sendiri terlalu awal, anda akan tidak ke mana-mana lah. Betul. Bak kata Nora Danish, kita enjoy. Kita enjoy betul. Dan ayat sekali mana? Iaitu kemahiran. How skilled you are in this area. Jadi antara cabaran ialah adakah kita ni mahir nak menyampaikan topik itu, adakah kita ini mahir nak menangani halayak tersebut. Jadi itu adalah antara cabaran-cabaran yang saya senaraikan dari awal tadi. 4 cabaran. Betul. 4 cabaran. Jadi bagi cikgu sendiri, apakah penyelesaian cikgu bagi semua benda ini? 4 perkara tersebut hanya boleh ditangani, diruntuhkan segala ketakutan, dihapuskan segala kebimbangan dengan
melaksanakannya berkali-kali. Kalau kita lihat paparan tersebut, saya ada tuliskan di situ, practice makes perfect. Betul. Maksudnya, kita berbuat ulang kali. Teruskan kita latihan, latih. teruskan percubaan, teruskan proses tersebut sehinggalah kita capai kesempurnaan. Apakah itu kesempurnaan? Mungkin Tidak mudah kita definisikan. Betul. Kita kena berdasarkan dengan pandangan orang lain. Ia adalah sesuatu benda yang subjektif. Subjektif, ya betul. Berbanding satu benda yang objektif yang kita dia dapat tentukan. Dia bukan sekadar satu subjektif, dia juga adalah relatif kepada kemahiran dan bakat kita. Mungkin orang tu boleh pergi jauh, tapi kita dengan latar belakang kita tertentu, kadang-kadang memang kita ada masalah kesihatan tertentu, apa kita bergerak secara adanya, tapi melakukan progres. Bergerak dengan progres. So kurang-kurangnya adalah progres tu daripada stagnan ataupun jadi kekal di situ. Pegun. Betul. Jadi kita akan teruskan kepada aspirasi cikgu. Aspirasi saya adalah memastikan, memberikan peluang kepada anak-anak murid saya untuk mendapat faedah daripada kemahiran bertutur di tempat awam. Seperti saya paparkan di sana, ada banyak faedah boleh dibaca sendiri di situ jika kita mahir bertutur di tempat awam. Apatah lagi kalau kita mahir bertutur dalam pelbagai bahasa. Maka di antara, kalau kita boleh lihat di sana ialah antaranya ialah mendapat kelebihan dalam kerjaya, mendapat kelebihan dalam pemilihan diri kita ke institusi-institusi yang kita berminat untuk menyertai. Kalau kita ketua, kita pandai bercakap, ada kemungkinan yang lebih besar untuk kita memberi motivasi kepada anak-anak buah kita, memimpin organisasi kita. Jikalau kita seorang penjual barang, kalau kita pandai bertutur, ada kemungkinannya jualan kita akan mencanak naik. Jikalau kita adalah seorang bapa, seorang ibu, kita mampu mendidik anak kita dengan lebih baik, andai kita pandai bertutur, menggunakan perasa-perasa yang betul, selainlah pastinya kandungan ilmu yang betul. Jadi dia macam memberi satu perasaan yang yakinlah, sebab suara yang memberi sebuah macam perasaan yakin, penyampaian yang yakin tu akan memberi sebuah semangat kepada kita semua. Kalau kita dengar orang cakap semangat, kita pun semangat. Betul kita pun. Jadi kita akan teruskan yang saya dapat tahu, kita dalam membuat public speaking ni, kita kena gunakan satu tempat yang luas, awam, iaitu satu tempat yang ramai orang duduk. Sebab nama pun public speaking, iaitu pengucapan awam. Jadi kita memerlukan satu tempat yang banyak orang. Jadi apakah lokasi yang cikgu pilih di sekolah? Okey, kalau kita nak lihat lokasi mana, sebelum kita ke lokasi mana, just untuk sekali pandang, kita lihat pada paparan, ada saya tuliskan di sana the big why. The big why ni maksud kenapa saya melaksanakan program inilah, inovasi ini. Macam Iman cakap, okey, soalan Iman tadi berkaitan juga dengan ini. Kenapa saya memilih banyak lokasi? Saya cerita dalam lokasi-lokasi yang saya pilih. Sebab the big why saya ialah, tengok dalam gambar itu dapat lihat puluhan para pelajar saya. Kenapa? Kerana the big why. Kenapa saya melakukan inovasi saya ni adalah kerana para pelajar saya. Sebab tugasan teras seorang guru ialah klien utama, pelanggan utama seorang guru adalah pelajar, anak-anak didik yang ada di sekolah. Itu adalah asas kepada kita. Dan selain itu, tujuan saya mengadakan ini adalah, aspirasi saya ialah mengangkat prestige para pelajar di sekolah saya, mengangkat prestige sekolah saya sebagai sekolah kita lah, sekolah saya juga. Sekolah kita adalah sekolah berprestasi tinggi. Sebab namanya pun orang dengar dah boleh menggigil kan, sekolah berprestasi tinggi. Jadi apa maksud tinggi? Tinggi ialah mencapai, kalau kita bertanding, kita cuba menang. So kalau kita nak menang, kita kena ada bakat-bakat yang baik, kena ada latihan-latihan cukup. Jadi one ringgit one minute, antara aspirasi ialah selain memberi peluang kepada ramai orang, tapi dengan bakat-bakat yang luar biasa itu kan, kita pastikan mereka capai tahap yang terbaik untuk mewakili sekolah. Kalau kita lihat di poster yang pertama itu, di paparan yang pertama itu adalah dua orang tokoh nilam kita yang menjuarai pertandingan tokoh nilam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kita telah memenangi pertandingan tokoh nilam daerah selama 8 tahun berturut-turut. Dan ini adalah antara hasil ataupun antara aspirasi yang saya
ada apabila saya mengadakan inovasi ini. Dan kalau kita lihat satu lagi gambar itu adalah saudari Jolin, merupakan salah seorang daripada 2 orang para pelajar kita yang telah dipilih oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk menyertai Johor Student Leaders Council. Dan sebelum Jolin merupakan seorang pelajar bernama Zahrul telah dibawa oleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ke Switzerland sebagai salah satu program yang mana antara terasnya ialah kemahiran bertutur dalam bahasa Inggeris. Betul. Switzerland ya, rakan-rakan kita dengar tu gigil sebab sejuk. Soalan penerimaan yang tadi yang awak tanya, yang sebelum saya ceritakan pasal Jolin dan sebagainya tadi, lokasi. Lokasi yang cikgu pilih selama ni untuk buat satu public speaking ni kat sekolah. Banyak Iman, banyak. Di sekolah-sekolah lain kalau saya lihat di Facebook terutamanya, setiap sekolah mengambil gambar sudut public speakers mereka, speakers corner mereka. Setiap sekolah hanya ada satu speakers corner. Lazimnya yang saya tengok di Facebook ialah satu sekolah cuma ada satu speakers corner. Maka dihiaskan speakers corner itu, diberikan pentas dan sebagainya. Tapi di sekolah kita ada banyak. Kita ada berbelas-belas speakers corner. Betul. Kenapa, Man? Sebab kita nak mengcover apa ni? Meliputi satu kawasan besar. Sebab sekolah kami ni besar. Besar satu perkara, tapi apa yang saya nak cuba capai dengan mengadakan belasan speakers corner adalah benda yang baik harus ditambah. The more the better. The more the better, the more the merrier. Why stop at one when you can have so many? Betul. Kerana apa? Pewujudan speakers corner yang menjadi trust kepada RM1 1 minute ini adalah jatuh di bawah program Highly Immersive Program ataupun HIP. Iaitu apa, Man? Itu dia, Man. Komponen utama dia nyatakan di situ, right? Iaitu kalau kita nak baca semua ni mungkin tak sempat lah, Man. Tidak. Tapi kalau kita boleh baca pada masa santai, pada rakaman nanti, lepas rakaman dibuat, orang yang menonton boleh baca di situ. Boleh pause video jika ada masalah nak membaca lambat ke. Okey, kalau kita lihat di situ, Man, HIP bermaksud melibatkan seluruh warga sekolah dengan pelbagai aktiviti bahasa Inggeris. Bukan saja bahasa Inggeris itu digunakan di dalam bilik darjah, di antara 4 tembok yang 4 dinding lah di dalam kelas, tapi luar daripada kelas bahasa Inggeris digunakan dalam WhatsApp group staff. Contoh, WhatsApp group staff, WhatsApp group para guru dan pentadbir, gunakan bahasa Inggeris seadanya seberapa kerap yang boleh. Selain itu juga di perhimpunan, di waktu rehat, di majlis-majlis keramaian, di kejohanan sukan sekolah, di mana saja ada peluang untuk menggunakan bahasa Inggeris secara bertutur seperti RM1 1 minute ataupun secara bertulis atau sebagainya harus digunakan. Dan itu adalah salah satu daripada teras Highly Immersive Program yang dianjurkan oleh siapa? Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Itu dia. Kewujudan belasan speakers corner di sekolah kita telah dihargai oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan memberikan kita CJ penghargaan di bawah sebuah pertandingan Speakers Corner anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Inilah CJ yang kita perolehi kerana kejayaan kita mengadakan program-program RM1 1 minute, program RM1 1 minute dan selain program HIP yang lain di pelbagai sudut Speakers Corner di sekolah kita. Nak tengok lokasi, Man? Boleh para tengok dia. Cuba tengok paparan dan kita dapat lihat peta sekolah dari, dari yang diambil oleh drone. Seorang cikgu iaitu Cikgu Esat. Bukan drone, diambil oleh ini Google Maps. Google Maps, sorry. Betul, bukan. Google Drone Maps. pun pernah ada ambil gambar, tapi yang ini Google Maps ni, Man. Betul. Ini Google Maps Sekolah Datuk sebahagian ataupun saya rasa sebahagian besar lah Sekolah Datuk berjaya ditangkap oleh image Google Map ini. Jadi kita lihat, saya tulis tu more than 10 locations dan saya senaraikan apakah 10 lokasi tersebut. Saya senaraikan 10 tapi sebenarnya ada lebih 10 lagi, sebab banyak lagi kalau saya nak senaraikan, saya bimbang huruf akan jadi lebih kecil dan kita mungkin tak dapat tengok secara jelas. Jadi saya cuma highlightkan 10 iaitu antaranya ialah kantin. Kantin kita buat waktu rehat. Betul. Kita
Kita buat RM1 1 minit sebelum PKP. Sebelum PKP. Yalah, benda ni bermula pada tahun 2019. Betul. Sebelum ada PKP lagi. Di surau. Orang cakap surau ni kat tempat semayang. Kita bukan buat dalam surau waktu orang semayang. Sewaktu tazkirah kita cakap bahasa Inggeris. Bulan puasa kita cakap bahasa Inggeris. Untuk tazkirah. Selepas solat kita ada buat sedikit. Tak perlu banyak-banyak. Jadi ada penggunaan tersebut. Dan di luar surau pun kita buat. Jadi kalau kita lihat, Padang Kejora tu adalah sewaktu kejohanan sukan sekolah. Kalau nak cakap pasal Dewan Seri Gemilang, memang dah banyak kali dah. dah. Banyak kali, betul tak? Betul, waktu perhimpunan dah banyak. Di depan koperasi, sambil pelajar menghirup, menyedut minuman mereka, betul, sambil makan biskut dan keripik. Sampai nak tengah beratur nak beli makanan pun boleh dengar. Ada hiburan pengucapan awam. Tak mesti pengucapan awam cerita pasal perkara-perkara yang serius, Iman. Betul. Dia apa saja yang menarik minat pelajar, selagi mana perkara itu sopan, selagi itulah mereka boleh cakap. Mungkin kita boleh cerita pasal pengalaman sendiri ke apa, pengalaman yang memalukan ke apa ke. Itulah yang antara yang menarik, kalau nak cakap top 3 lah topik, iaitu perkara-perkara yang berlaku, anekdot, experience, pengalaman yang sebenar-benarnya. Itu Man. Kalau kita nak jelaskan ingat saya ulang balik, why stop at one when we can have so many. Betul. Speakers Corner in STPB. Itu tuan-tuan dan puan Jadi kita dapat lihat sini lebih kurang 80% daripada pelajar sekolah kita terlibat dalam program ini. Ya. Pelajar sekolah kita lebih sebelum inilah 800 lebih 900. So 80% daripada mereka pernah terlibat dengan program RM1 1 minit. Antaranya adalah melalui spin-off. Lepas ni saya akan cerita lebih lanjut apa masuk spin-off ni. Tapi macam mana orang tanya, ramainya budak pernah cakap dalam program ini. Saya cakap memanglah ramai. Betul. Sebab kita buat satu debate. Kita hasilkan pertandingan daripada RM1 1 minit, kita hasilkan, kita ciptalah, kita inovasi. Satu lagi inovasi kita hasilkan The Big Debates. Yang mana para pelajar, lihat di sini gambar ini, di bahagian kanan ada pihak government, pihak kerajaan, ada 10 orang. Di bahagian kiri ada lagi 10 orang. Dah 20 orang. Betul. Dan ini hanya 2 kelas. Kita melibatkan sebanyak kelas yang ada di Sekolah Datuk Tengah Barat. Darabkan je lah bilangan kelas dengan jumlah yang para penonton dapat lihat di paparan ini. Jadi itulah bagaimana kita dapat berjaya melibatkan lebih kurang 80% daripada pelajar-pelajar di SMK Datuk Tengah Barat. Jadi kita akan teruskan kepada RM1 for 1 minute dalam aksinya sendiri yang kita dapat gambar-gambar yang cikgu telah ambil bagi para yang dapat duitnya tersebut. Pelajar yang dapat duit. Tengok tu. Boleh tengok senyum mereka sebelumnya berpeluh ni. Sebelum senyum ni, dia orang ni berpeluh ni, Iman. Imam pun ada di sana kan? Betul. Saya tak terlibat lah tapi. Sebab Iman dah pandai sangat kan? Tak ada. Okay. Jadi di sini kita lihat para pelajar senyum walaupun sebelum itu masing-masing dah berpeluh, dah kuyup dah. Tapi bila dapat duit terus keluar senyuman. Ini salah satu 2 slide lah kita dapat lihat secara umumnya kenapa mereka senyum agak kawan? Sebab orang gembira dapat duit. Dapat duit. Itu satu lokasi sebentar tadi kita lihat lokasi di kantin. Lokasi di kantin. Ini di kantin sekolah. Ini di koperasi, ini di koperasi. Di depan koperasi ini di kantin. Selain itu kita juga buat di dataran Munshi Abdullah. Walaupun tak perlulah mesti ada 100 orang baru bercakap, ada 10, 20 orang, 10, 15 orang pun dah boleh bercakap. Betul, sekurang-kurangnya ada penonton. Ada 2-3 orang pun kita boleh cakap, tak ada masalah. Yang penting keberanian. Yang penting keinginan belajar. Di sini kita lihat ni pelajar ni bercakap di hadapan puluhan pelajar di depan koperasi. Berdiri lagi. Jadi poyo tak poyo lah. Kalau pelajar ni dah berkali-kali buat, punya suka dia. Betul. Sebab sekali dapat duit ni, Man. Sekolah kita pun bernasib baiklah yang kita punya pelajar bukannya yang jenis nak menjudging kan, nak menjuri. Itu satu perkara positif. Bila lebih ramai orang terlibat, jadi aku nak kutuk dia, aku pun nak buat juga. Aku pun nak buat juga, aku nak duit juga. Jadi akhirnya mereka jadi penyokong, bukan lagi pengecam, pembangkang. Mereka melayan, mereka tepuk tangan. Contoh macam ni Mana? Tengok ni. Para pelajar ni tingkatan 1 ni. Nama dia Mikael. Tingkatan 1 dah berani pegang mikrofon. Ni pelajar tingkatan 2, Sean. Dia bercakap depan puluhan, ratusan. Sebenarnya di bahagian sini gambar ni tak dapat nak paparkan sama sekali. Ni adalah sewaktu kejohanan sukan. Ini kejohanan sukan tara.
Betul, tahun Ingat lepas. yes, Sukantara iaitu sebelum acara-acara tersebut selesai menunggu giliran. Di tapak-tapak pertandingan tu, apa kata? Dengar cerita daripada para pelajar yang cakap dalam bahasa Inggeris. Betul, nampak mereka begitu yakinnya. Saya sendiri pun tak yakin nak duduk depan ramai-ramai orang. Panas tu Man, kalau kita fikir betul, ini pagi-pagi. Waktu pukul 10. Ya, waktu panas, tapi mereka tetap mendengar. Memang supportive lah kita punya kawan-kawan. Ini pun salah satu ini kaedah saya untuk memberikan sedikit variasi. Yang mana kat sini kita lihat ni pelajar ini menggunakan Fareha ni, kata nama dia Fareha. Betul. Dan dia gunakan peta ini sebagai satu menjadi topik pengucapan. Betul. Kita mengambil satu negara dan kita kena menjelaskan apa yang ada dalam negara tu. Ni semua ni menjelaskan. Dia juga menjadi sebab lah. Jadi ada orang boleh ada sebab nak bercakap pasal negara. Contoh ni Fareha dipilih negara apa tu dah? Dekat dengan China, bawah China semua tu kan? Korea ke. Jadi kalau perempuan agak Korea sebab apa Man? K-pop ataupun K-drama. Betul. Memang seronok kita lihat K-drama. Oh Man, ni pun menarik Man. Man pernah minum air Milo kalau tak Milo datang sekolah? Memang kalau tak pernah lepas cikgu. Tak pernah lepas kalau ada. Ramai tak orang beratur Man? Ramai, panjang. Macam apa Man? Panjang dia tu. Macam kereta api. Lebih kurang lah. Jadi nak nunggu giliran nak ambil air seorang segelas tu, apa kata kita menyampaikan pengucapan awam sambil menunggu. Jadi yang menunggu pun hilang penat sebab dapat menuntut ucapan awam daripada kawan-kawan mereka. Betul. Yang bercakap pun dapat air juga. Ya. So, it's a win-win situation. Semua orang dapat manfaat. Selain duit, dia dapat Milo lagi. Dan petugas truk Milo tu sendiri mengucapkan terima kasih kepada kami kerana memeriahkan lagi promosi minuman tersebut sambil membuat pengucapan awam. Ini mana contoh-contoh budak-budak kita satu yang terlibat dengan One Ringgit One Minute secara format debate, the big debates. Big debate. Punya ni, tengok dengan emosi mereka, ekspresi wajah mereka. Pergaduhan antara dua. Pergaduhan, perdebatan. Tapi itu semua positif. Betul. Kita sekarang ni kita pergi kepada perkara yang saya betul-betul kagum dengan program ini sebab program ini dah telah tular dekat social media. Kita lihat sekolah-sekolah lain pun sudah mula mengambil inisiatif untuk bukanlah meniru, mengambil inspirasi daripada cikgu sendiri. Andai awak betul tu Man. Kalau kita lihat di sini ni Facebook saya kalau siapa para penonton yang punya Facebook bolehlah add saya ataupun tambah saya sebagai rakan di Facebook, iaitu nama Facebook saya ialah Mano. Di sini saya kongsikan Aiman Ini adalah salah seorang pelajar kita, nama dia adalah Zahirul Idlan. Zahirul Idlan ni adalah pelajar yang mengidap cerebral palsy yang menyebabkan anggota badan Idlan ini tidak lebih kepada mampu berjalan lah. Berjalan. Jadi dia wheelchair bound. Dia hanya duduk di kerusi roda. Suaranya pun lemah. Tapi lihat di social media apabila Idlan sendiri, Zahirul Idlan ni, bila saya hulurkan mikrofon kepada dia terus berucap. Walaupun suaranya tidaklah sejelas orang lain, tapi masih boleh ditangkap, masih boleh dikuatkan oleh pembesar suara tersebut. Lihatlah muka rakan-rakan Zahirul Idlan ni, macam mana muka dia. Dan seperti saya cerita tadi, rakan-rakan sekolah kita amat supportive dia. Betul. Ya, banyak menyokong. Tak ada nak kecam-kecam ke nak. Betul. Kalau ada orang nak cuba, kita orang akan berkumpul. Ya, itu saya sangat-sangat hargai. Saya sangat sayang kepada saya yang bersifat positif macam tu. Kalau kita lihat sebab kita bercakap mengenai penularan kita lihat berapa banyak orang like ataupun react. Berapa banyak tu Man? Saya tak nampak saya rabun. Sama kita sekitar 600 orang. 600 orang memberikan memberikan reaksi pada perkongsian. Adakah di situ saja? Tidak. Saya kongsikan pula One Ringgit One Minute ni di sekolah lain, di laman ataupun di kumpulan Facebook group yang bernama Teacher Collection. Dan di sini lebih kurang 900 orang yang hampir 1,000 lah tu, 900 lebih tu, hampir 1,000 orang memberi reaksi positif kepada program ini. Kenapa? Kerana mereka sebab mereka suka. Ini adalah satu idea yang kreatif untuk memanggil budak-budak untuk
berusaha untuk mendapatkan kejayaan mereka sendiri. Di dalam bahasa Inggeris Betul. terutamanya lah dalam konteks ini. Dan ini adalah antara pencetus kenapa program ini telah menjadi tular di seluruh negara. Kita dapat lihat di bahagian kiri itu sebuah sekolah bahasa Arab telah mengambil inisiatif untuk menggunakan konsep yang sama. Di sebuah sekolah ma'had. Sekolah-sekolah ma'had yang menggunakan konsep yang sama tapi menukarkan bahasa Inggeris itu menjadi bahasa Arab pula. Ya, betul. Cikgu ini namanya Hassan Al-Hafiz. Beliau baca tentang posting saya berkenaan RM1 1 minit, maka beliau melaksanakannya dengan para pelajar beliau di dalam subjek bahasa Arab. Adakah bahasa Arab saja, Man? Tidak, semua bahasa boleh. Seorang guru lain lagi, iaitu Cikgu Abdul Karim Anwar, menggunakan konsep yang sama untuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Betul. Ini dia. Jadi mereka buat di bahagian Dewan di situ. Di sekolah mereka, yes. Betul. Kemudian di Keluang juga, seorang cikgu bahasa Inggeris menggunakan konsep yang sama, program inovasi ini di sekolah beliau di Keluang. Ini adalah hanya 3 contoh saya berikan. Ada lagi tak, Man? Ada. Ini semua di Johor, Man. Ini semua di Johor. Ini Mahat Pontian. Ini SMK Pekannanas. Yang ini sekolah Tinggi Keluang. Tinggi Keluang. Ini semua Johor lah. Dan yang paling saya terkejut lah, Man. Sampai di Kertih. Paka atau Kertih di sini ditulis. Kertih. Kertih, itu. Iaitu seorang guru di guru di sana, seorang guru berkulit putih. Saya rasa ni mungkin guru dari luar negara lah kot. Dia bersama-sama dengan seorang ibu melihat Facebook saya. Jadi beliau dengan bersama ibu sebut mencari duit, dan guru bahasa Inggeris yang berkulit putih yang mungkin datang dari luar negeri ini melaksanakan program RM1 1 minit itu di sekolah mereka di Terengganu. Betul. Dia ada contoh. Ada juga dari Selangor mengantar mesej kepada saya, ingin melawat sekolah kita untuk melawat. Ya. Tapi membawa guru-guru bahasa Inggeris mereka datang ke sekolah kita untuk menyaksikan sendiri. Tapi apa nak dibuat? PKP Belanda. Datang pula satu virus ini. Okey, tapi saya dapat melihat yang kita kena gunakan banyak kos sebab saya tadi nampak lihat cikgu ada menyebutkan tentang speaker dan juga mikrofon. Itu mungkin memerlukan dana ya. Mana cikgu dapat dana? Ya. Ramai orang terkejut. Cikgu Man, teacher Man, kalau seorang pelajar bercakap selama 5 minit dah RM5. Hari ini bukan seorang pelajar je cakap. Berbelas pelajar satu hari ikut ke lapangan saya lah. So itu satu hari, hari berikutnya, hari seterusnya dan berapa ringgit yang perlu Cikgu Azman dapatkan? Mungkin berpuluh-puluh. Ya. Dalam masa sebulan, beratus-ratus. Dalam masa beberapa bulan. Jadi semua itu memerlukan kos. Lain apa yang Iman nyatakan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan, para penonton sekalian, kita perlu juga membeli pembesar suara. Kita perlu membeli mikrofon. Pembesar suara itu mikrofon lah. Speaker dan sebagainya. Dan kalau saya senaraikan di sini, antara sumber kewangan kita untuk mendapatkan dana bagi membayar para pelajar yang bercakap dalam bahasa Inggeris di tempat awam ini, RM1 1 minit, adalah antaranya kawan-kawan saya, kawan-kawan guru, rakan-rakan seperjuangan saya. Apabila saya menyatakan hajat saya di grup WhatsApp sekolah untuk melaksanakan program ini, berduyun-duyun para guru menghulurkan sumbangan. Dalam bentuk wang tunai, dan ada juga yang memberikan hadiah-hadiah. Dibungkus hadiah untuk diberikan kepada para pelajar yang menyampaikan ucapan. Jadi dapat duit, dapat hadiah. Dapat duit, dapat hadiah. Sumbangan daripada rakan-rakan guru. Memang baik daripada guru-guru sekolah kami. Bukan saja guru-guru yang membantu saya, Man. Para ibu bapa pun menyampaikan sumbangan, datang ke sekolah memberikan sumbangan tersebut. Ini sebelum zaman PKP COVID-19 ni lah, Man. Datang ke sekolah memberikan wang untuk dana tersebut. Para pelajar, para bekas pelajar kita, ex-students kita lagilah ramai. Baca saja, ada yang viralkan ini di Twitter, di Instagram dan sebagainya. Mereka datang ke sekolah, memberi lagi dana-dana. Cikgu kalau tak cukup, dia kata, kalau tak cukup, dia suruh beritahu. Tak cukup, beritahu cikgu. Tak cukup, beritahu. Panggil kami. Ya, dia akan datang dan kasih sumbangan. Dan juga bukan sekadar orang yang saya kenal saja yang menolong, membantu dana kita ini, Man. Betul. Itu, Man. Kawan-kawan saya yang saya tak kenal pun kasih saya duit. Jadi Facebook friends, Instagram followers dan Twitter followers. Mereka tampil menghulurkan sumbangan. Sebab apa? Mereka kata zaman mereka muda dulu, zaman mereka di sekolah, tidak ada guru perkara inovasi ini tidak berlaku. Jadi saya ada persoalan, cikgu. Macam mana guru-guru yang
yang datang daripada negeri lain, yang itu Facebook friends cikgu, Instagram followers, Twitter followers. Jadi macam mana diorang nak sumbangkan kepada cikgu sebenarnya? Mereka lazimnya mereka kirim kepada saudara mara ataupun sebagainya datang ke sekolah. Dan juga ada yang berjanji kalau tidak cukup duit mereka akan datang lagi. Dan perkara-perkara itu memang membuatkan saya sebab pun adalah saya tak sangka perkara yang sebegini pada saya lah agak ringkas dari segi konsep, tapi mendapat sambutan daripada pelajar yang sangat hebat dan juga sokongan daripada warga masyarakat secara amnya dengan sangat hebat. Bukan sahaja di Johor, malah di negeri-negeri lain seperti yang cikgu cerita tadi dekat Terengganu ada. Yes. Ini saya amat tertarik dengan satu slide ni, iaitu minor innovation, iaitu inovasi kecilan yang kecil kan. Jadi saya nak cikgu jelaskan apa inovasi tu. Okey Man, antara cabaran saya dalam melaksanakan inovasi ini adalah tak semua pelajar suaranya kuat. Betul. Tak semua pelajar mampu menjerit. Dan apabila berhadapan dengan bilangan penonton yang ramai, bagaimana mereka boleh mengeluarkan suara yang kuat? Jadi, mau tidak mau, inilah inovasi yang mula-mulanya kita minta bantuan daripada pentadbir. Pentadbir memberikan sejumlah wang untuk kita beli. Satu speaker kecil. Yes, speaker dan mikrofon yang disangkutkan di telinga. Betul. Jadi, mula-mula kita bermula dengan ini. Tapi kekuatan speaker ini, wattnya agak kecil. Betul. Jadi kalau nak 100 orang dengar, 200 orang dengar di Padang sebagai contoh, tak dengar. Di tempat-tempat dia memang tak dengar. Macam ni memang tak dengar lah. Ini untuk kawasan-kawasan tertutup, orang tak ramai, masih boleh dengar. Betul. Jadi saya pun terpaksalah berfikir panjang untuk menghasilkan ini. Bagaimana saya boleh menggabungkan pembesar suara dengan speaker yang lebih baik, yang boleh diletakkan pembesar suara tersebut dan boleh dibawa ke mana-mana. Jadi saya katakan bagaimana kita nak buat satu podium yang boleh dibawa. Yang podium pentas yang mudah alih. Bukan pentas lah, podium lah yang mudah alih. Maka saya hasilkan The Hip Mobile. Kalau kita lihat Hip Mobile ni, tengok rostrum digabungkan, kenapa digabungkan dengan PA system, iaitu mikrofon dan pembesar suara, digabungkan dengan tempat menyimpan storage yang ada roda, wheels, dan ada branding. Branding maksudnya bila orang tengok Hip Mobile ni, dia kata Hip Mobile RM1 1 minit. Hip Mobile RM1 1 minit. Apa fungsi dia? Bila ada rostrum boleh letak teks. Kalau tak mampu bercakap secara bebas, tanpa skrip. Tak mampu cakap tanpa skrip, bawalah skrip, tak apa. Letak atas rostrum. Selain itu, kalau suara tak kuat, tak apa. Kita kasih PA system yang baik. Pembesar suara yang baik. Kalau kita lepas dah siap semua perkara itu, selesai, kita nak letak mana? Kita nak pastikan dia selamat. Okey, kita letakkan di Hip Mobile tu dan kita simpan supaya selamatlah. So bila dibawa ke mana ada roda, dan apabila para pelajar melihat saja Hip Mobile, okey, Cikgu Azman dah datang, jom kita jadi kaya. Itulah. Kan macam tagline kita lah. Kita dapat duit hari ni. The longer you speak, the longer you get. The richer you get. Maaf salah tagline. Jadi kini kita dah masuk bahagian spin-off yang cikgu telah start tadi ceritakan, The Big Debates. Jadi boleh tak cikgu jelaskan dengan lebih lanjut The Big Debates itu sendiri? Okey Man, benda ni sangat menarik perhatian saya sebab dia terhasil daripada apabila ramai sangat pelajar yang nak menyertai, tapi kesempatannya agak terhad. Jadi saya cuba hasilkan satu lagi inovasi yang kita panggil sebagai The Big Debates. Spin-off ni maksudnya ialah inovasi sampingan. Rentetan daripada RM1 1 minit. Saya nak cerita pasal The Big Debate ni boleh, tapi dia agak panjang. Saya ringkaskan untuk masa ini. Dan kalau kita ada rezeki lagi, para penontonnya, kita cuba hasilkan sebuah lagi video untuk berbicara khusus mengenai The Big Debates yang saya cuba sampaikan. Tapi apapun, saya berikan sedikit mukadimah. Yang pertama, yang pertama, dia melibatkan lebih ramai peserta. Tengok ni. Sekali duduk macam tadi saya tunjuk, saya paparkan 10 orang. 20 orang. 10 campur 10. So ada 20 orang. Kalau RM1 1 minit secara berseorangan dia cuma seorang, tapi dia dapat 20 orang. Yang kedua, more dramatic. Bila mereka berbahas, mereka berdebate, mereka berdebat, emosi lebih tinggi, semakin lama semakin banyak bercakap, semakin seronok berdebat, melawan hujah kawan-kawan mereka. Jadi speech tu, ucapan tu jadi lebih menarik. Bila ada emosi yang tertentu, para penonton pun bertepuk tangan. Jadi seluruh operasi ataupun perjalanan
sesi itu menjadi sangat menarik. Betul. Jadi itu antara objektifnya. Yang ketiga, promoting versatility. Pada seorang penutur yang baik, dia mampu bertutur bukan sekadar bercakap satu hala, tetapi memberi maklum balas, tindak balas kepada pendapat orang lain. Dia boleh membalas balik, respon kembali kan. Orang punya dia bahas balik pendapat orang lain yang orang berikan. Itu adalah kenapa kita promotekan atau kita promosikan the big debates. Yang nombor 4 ialah bila promoting teamwork. Bila mereka beroperasi ataupun melakukan debate itu beramai-ramai, maka mereka perlu merancang berstrategi sama ahli kumpulan. Bagaimana nak memastikan persembahan mereka, perbahasan mereka boleh menumpaskan musuh, pihak lawan. Jadi itu menghasilkan satu kerjasama yang tinggi. Yang kelima, sparking a culture. Kita nak bila orang fikir pasal bahasa Inggeris, orang fikirkan pasal Sekolah Datuk Pengabaran. Bila para pelajar fikir pasal bahasa Inggeris, mereka merasakan bahawa bahasa Inggeris adalah salah satu budaya di Sekolah Datuk Pengabaran, di SMK Datuk Pengabaran. Mereka tidak merasa asing. Mereka merasakan bahawa English is part of our lifestyle di sekolah. Dan mereka boleh bawa pulang ke rumah. Yang seterusnya, yang keenam ialah removing a stigma. Kita nak membuang perasaan negatif pada bahasa Inggeris. Apabila semua orang dah bercakap bahasa Inggeris dengan sendirinya, kata-kata seperti poyo dan sebagainya. Perkataan seperti macam acah lah cakap bahasa Inggeris. Acah cakap bahasa Inggeris. Kau ni pasal poyo, acah nak cakap bahasa Inggeris. Tapi tak apa. Tak ada lagi lah. Maksudnya dah hampir tiada lah di Sekolah Datuk Pengabaran. Sebab semua orang dah bercakap bahasa Inggeris di tempat awam, hampir semua orang. Maka stigma itu berlalu pergi perlahan. Dan akhir sekali di senarai ini ialah breaking barriers, iaitu memecahkan sepadan. Kita tidak tahu selepas 1 minute kita menghasilkan the big debates. Selepas melaksanakan big debates dengan pengetahuan, pengalaman itu, mungkin kita hasilkan perkara baru pula selepas ini, inovasi. Jadi itulah antara barriers kita nak runtuhkan. Kita nak runtuhkan barriers begitu, dan juga barriers dari segi perbatasan atau orang cakap pembatasan kemahiran pelajar atau pembatasan mental pelajar kepada kemampuan mereka bercakap di halayak ramai. Jadi bila runtuh halangan-halangan ini, saya harap semua pelajar SMK Datuk Pengabaran akan maju di dalam prestasi bahasa Inggeris mereka. Dan apabila lebih banyak sekolah tahu, lebih banyak sekolah mengadakan program yang serupanya, maka penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar di seluruh Malaysia akan lebih luas, akan meningkat. Akan meningkat. Jadi kita dah hampir kepada yang slide yang terakhir, iaitu RM RM1 untuk 1 minit. Apakah yang seterusnya? Apakah plan seterusnya bagi cikgu? Macam mana cikgu nak meluaskan lagi inovasi yang cikgu buat ini? Okey, soalan yang baik, Macam saya katakan sebentar awal tadi, peringkat awal, kita terpaksa berhenti pada bulan Mac tahun lepas kerana PKP COVID-19. Jadi di paparan ini saya kongsikan beberapa image daripada laman Instagram HIP sekolah kita, iaitu HIP_SDPB. Di sini saya buat rakaman IG live ataupun siaran langsung Instagram para pelajar saya yang bertutur dalam bahasa Inggeris di hadapan kamera secara online, secara live di Instagram. Dan rakaman pun dibuat di rumah mereka dan sebagainya, di sekolah, di rumah mereka, untuk sebarang topik yang mereka pilih ataupun yang dicadangkan oleh guru, mereka rakam dan saya kongsikan pula di mana? Di laman YouTube. Jadi bagi soalan Iman tadi, what's next? Jawapan saya ialah bagaimana saya boleh menginterpretasikan, menterjemahkan konsep yang sama kepada para pelajar saya untuk menggalakkan mereka bercakap di hadapan kamera secara live dalam bahasa Inggeris dan memberi mereka ganjaran. Maksudnya tidak lagi terhad kepada nak tunggu waktu rehat baru dapat duit. Kita boleh gunakannya bila masa saja. Bila masa saja. Jadi memecahkan that kind of barriers itulah antara sepadan-sepadan yang halangan yang kita nak runtuhkan melalui penggunaan social media ataupun media sosial. Dan itulah dia untuk hari ini daripada Guru Bahasa Inggeris Sekolah saya sendiri, SMK Datuk Pengabar Barat, Cikgu Azman bin Abdul Aziz, yang telah mencipta satu inovasi, satu program yang
highly immersive dikatakan ya dalam bahasa Inggeris yang membagi manfaat kepada para pelajar. Secara kesimpulannya, ia memberikan satu pentas bagi mereka untuk meluahkan satu perasaan untuk mempelajari, bukan saja untuk cemerlang dalam peperiksaan, namun mahir dalam penggunaan bahasa itu sendiri dan juga tata cara ataupun dialek lah, macam mana nak cakap, dia punya pelat, logat yang nak kena gunakan. Hal ini boleh membantu pelajar dalam pada masa depan. Seperti kita tahu, waktu kita nak masuk universiti lagi, nanti kita akan ditemu bual, ataupun waktu untuk kerja lagi kita kena ditemu bual. Jadi program ni memberi satu pendedahan awal lah bagaimana untuk mengekspresikan diri sendiri di hadapan halayak ramai. Betul. Dan itu saja buat hari ini. Terima kasih kerana melihat video ini. Saya Iman Alif ingin mohon maaf kalau ada kekurangan daripada saya sendiri, dan sila like lah video ini dan beri pandangan anda di ruangan komen di bawah. Assalamualaikum dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Iman, terima kasih para penonton sekalian. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.